أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memberikan kelangsungan hidup bagi kita dan mengurniakan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir maupun batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang menyedari dan mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur segala nikmat-nikmat itu bukan saja dikekalkan tetapi ditambah lagi dengan kurniaan-kurniaan yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Abidin pada malam ini, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-225, iaitu Syekh Ibn Atta menjelaskan kepada kita dengan kata-kata beliau, usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna an yattasila bi syai'in aw yattasila bihi syai'un. Jadi ada sedikit kesilapan di dalam cetakan saya ni. Jadi yang lebih tepatnya an yattasila bi syai'in aw yattasila bihi syai'un. Sampaimu kepada Allah, sampaimu kepada Allah itu ialah sampaimu kepada ilmu yakin atau makrifatmu yang sempurna terhadap Allah, sehingga bagaikan melihat ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Jadi sebelum ini telah dijelaskan bahawa perkara yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta ini ialah mengenai persoalan sampai kepada Allah. Sebab orang belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan tarekat-tarekat ahli tasawuf ni untuk menghayati tasawuf tu, maka tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah. Ini tujuan dia. Orang yang belajar ilmu tasawuf dan dia belajar amalan-amalan untuk menghayati tasawuf tu yang dinamakan tarekat, maka tujuannya apa? Tujuannya nak sampai kepada Allah. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sampai kepada Allah itu? Maka sudah saya jelaskan dulu, perkataan sampai itu kalau kita faham secara zahir dia tu, dia mengandungi makna tempat yang kita nak tuju.
Secara mudahnya perkataan sampai ni, kalau kita tengok makna zahir dia tu, dia melibatkan tempat lah. Bila kita kata nak sampai, nak pergi situ, nak sampai situ tu, ada tempat kita nak pergi tu. Jadi makna zahir ini dalam hubungan, dalam kaitan dengan Allah Ta'ala ni tidak boleh diguna pakai. Tak boleh guna pakai. Sebab kerana Allah Ta'ala itu tidak melibatkan tempat. Kerana menjadi dasar akidah kita. Ingat, menjadi dasar akidah kita, pegang molek-molek ni. Jangan gocang on ini. Jangan keliru on ini. Dan inilah antara aspek atau sudut yang cuba nak dikelirukan. Bahawa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini berpandukan kepada pedoman Al-Quran dan Hadis. Dan juga ijma' para ulama, para sahabat dan alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dia kata apa? Antara perkara yang menjadi kewajipan kita dalam mengimani atau yakin percaya kepada Allah Ta'ala ni, meyakini bahawa Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah. Mukhalafah dengan arti Allah Ta'ala itu tidak sama sekali dengan segala makhluknya. Tidak sama sekali. Sehingga apa saja yang terlintas dalam fikiran kita tu, maka Allah tidak seperti itu. Cuma kita yakin kewujudan Allah ni atas dalil yang ada ni, berdalilkan kepada alam semesta ni, meyakinkan kita dan tidak ada ragu sedikit pun bahawa adanya Allah ni yang mencipta dan mengatur alam ni. Kemudian Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Jadi bagaimana hakikat diri Tuhan itu? Mukhalafah, tidak menyerupai segala makhluknya. Kena pegang waktu suti itu. Sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dalam Al-Quran dia akan kembali kepada firman Allah. Kalau ayat mudahnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Atau ayat lain, di dalam ayat yang disebut dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, yang menyerupainya, tidak ada. Maka ulama usuluddin telah menyimpulkan berdasarkan kepada ayat-ayat yang tarafnya muhkamah ni, jelas maknanya, tidak keliru sedikit pun. Lalu disimpulkan bahawa antara hal-hal sifat-sifat yang perlu kita yakin tentang Tuhan itu, bahawa dia bersifat mukhalafah, dengan arti tidak menyerupai segala makhluknya. Itu biar kemah. Jadi apa saja yang berkait dengan makhluk itu, maka Allah tidak seperti itu. Antaranya makhluk itu ada tempat dan Allah tidak melibatkan tempat. Kenapa? Apa saja yang berkait dengan makhluk. Makhluk itu ada rupa bentuk, ada ukuran dia, ada arwah dia, ada tempat dia, maka Allah tidak seperti itu. Jadi dalam hal yang berkaitan dengan tempat ni, Allah Ta'ala tidak berkait dengan mana-mana tempat. Itu kena faham boleh. Hari ini sudah ada ajaran-ajaran yang cuba nak disebarkan, cuba nak dibawa masuk. Sebenarnya benda ni bukan benda baru, benda lama dah. Ia berulang semua. Lama ulama-ulama membahaskan, menjelaskan senyap, nepek, nusu. Lama orang lupa jolo tubik pula. Tubik pula, haru pula orang ramai. Maka ulama-ulama menjelaskan, menghujah semua tu, senyap sekejap. Lama orang lupa tu, timbul pula. Itu sejarah dia berulang semua. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kelompok-kelompok yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk, antaranya mensifatkan Tuhan ada kaitan dengan tempat-tempat tertentu tu, bukan sekarang. Yang mensifatkan Tuhan ada rupa bentuk, ada anggota, ada mata, ada tangan, ada muka, ada betih, ada kaki, ada kaki, berupa manusia lah dan sebagainya. Itu ini bukan benda baru, lama dah. Mengaitkan ada jari lah, ada muka lah, ada mata lagi, dan macam-macam lagi lah. Hal-hal yang menunjukkan keserupaan dengan makhluk ini.
Semua ini kita kena tolak, jangan pakai. Tapi nak kabarnya kelompok yang percaya Tuhan yang ada ciri-ciri ni, yang ada tepat, ada anggota keanggotaannya seperti yang disebutkan tadi tu, ada tangan kanan, ada kiri pula lagi, macam-macam tu. Semua ni merupakan ajaran-ajaran yang menyimpang dari landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pegang ni. Dan benda ni bukan benda baru, benda lama dah. Tapi macam tadilah. Lama orang senyap, waktu baik pula. Ulama membahaskan, menghujah sebenarnya hilang. Lama timbul pula. Silih berganti. Berlaku sepanjang zaman ni. Jadi bukan benda baru benda ni. Baik. Jadi sekarang berbalik kepada apa yang nak dibahaskan oleh Syekh Ibn Atta' ni berkaitan dengan isu wusul sampai. Orang mempelajari tasawuf, menghayatinya, mengamalkan amalannya, tujuannya untuk sampai kepada Allah. Tapi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan sampai ni? Sampai ke mana ni? Sebab dalam bahasa kita ni bila sebut sampai ni, yang terbayang adalah ada tempat kita nak pergi tu, sampai tu. Pergi sini, sampai tempat dia, sampai lah. Dia melibatkan tempat. Jadi apakah dalam menjelaskan tentang sampainya kepada Allah dalam ilmu tasawuf ni, dia melibatkan tempat? Tidak sama sekali. Sebab apa? Kerana akidah kita, tauhid kita adalah antaranya meyakini Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, tidak serupa dengan segala makhluknya, antaranya tidak bertempat. Jadi kalau ada, yalah, saya akhir-akhir ini kita dengar macam-macam lah. Macam saya sebut tadi lah, fitnah-fitnah ataupun syubhah-syubhah, kesamaran-kesamaran berkait dengan perkara ni. Tapi tak apalah, kita tak nak mengulas malam ni perkara itu. Jadi nak kabarnya, apa maksud tu sampai kepada Allah Ta'ala ni? Siapa-siapa ni, siapa guan ni yang dimaksudkan sampai kepada Allah ni? Jadi kita kena tengoklah apa yang dimaksudkan. Jadi kalau kita tengok dari segi zahir bahasa saja, dia melibatkan tempat. Perkataan siapa ni dia melibatkan tempat. Jadi oleh kerana akidah kita, dasar akidah kita, dasar tauhid kita, Allah Ta'ala ni tidak bertempat, maka bila kita nak memahami perkataan siapa kepada Allah Ta'ala ni, maka dia sudah tentu tidak makna zahir dia tu, makna yang dengan makna ada tempat tu, kita nak tuju siapa situ siapa, bukan gitu. Bukan itu maksud dia. Karena itu merupakan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau gitu, apa maksud siapa-siapa ni? Siapa ke mana ni? Maka ulama tasawuf, antaranya Syekh Ibn Atta' ni, menulis kitab hikam beliau ni, dia kata sampai kepada Allah Ta'ala tu, yang dikatakan sampai, dok sampai ke guna-guna ke dalam ilmu tasawuf ni, sampai kepada keyakinan terhadap Allah. Itu maksud. Bila di kalbu kita ni memperoleh keyakinan, itu sampailah kepada Allah. Dan tahap keyakinan tu tak sama. Jadi sampainya seseorang kepada Allah Ta'ala tu mempunyai martabat yang banyak. Jadi semua tu adalah dengan makna, bila sebut secara mudahnya untuk kita faham makna sampai ni, iaitu sampai kepada makrifat, sampai kepada keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang disifatkan di sini di dalam hadis, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Perkataan ka'annaka, seolah-olahnya itu, nak kabarnya kita fahamlah. Bila sebut seolah-olahnya itu bahasa, itu bahasa yang ada tamsilang dia. Maka tidak bolehlah kita nak samakan dengan melihat makhluk ni. Tak nak sama gitulah. Cuma ada aspek-aspek tertentu yang kita ada sudut-sudut tertentu yang kita boleh faham makna sampai kepada Allah Ta'ala ni. Baik. Seolah-olah kau melihat Allah. Apa yang kita lihat? Nak tengok sikit, tak pergi jauh kan? Nak tengok sikit. Seolah-olah engkau melihat Allah. Apakah berarti kita melihat Tuhan tu timbul cokoh gitu? Ke gimana? Seolah-olah engkau melihatnya. Ini macam-macam bila sebut seolah engkau melihat Allah ni, setengah orang kita membayangkan Tuhan tu tubik jolo.
ataupun menjelma sehingga boleh tengok itu. Itu kefahaman-kefahaman yang keliru, kefahaman-kefahaman yang salah. Jangan faham pasal itu tu. Jadi secara mudahnya nak faham, seolah-olah melihat Allah ni, iaitu nak menggambarkan dalam tasawuf nak menyebut benda ni, iaitu apa yang kita nak lihat dulu, kita kena tahu. Melihat Allah tu melihat apa benda di dunia ni. Jadi yang dilihat tu bukan zat ataupun diri Tuhan. Kerana Allah Ta'ala bersifat mukhalafah. Tidak melibatkan tempat, tidak melibatkan rupa itu ini. Tidak semuanya itu. Jadi kalau gitu, apa yang kita lihat? Dalam hadis, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Maka secara mudahnya, melihat makna-makna ketuhanannya. Melihat makna-makna ketuhanannya. Itu yang kita lihat. Dalam tasawuf dipanggil tajalli. Bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada diri kita, memahamkan diri kita tentang hal-hal ketuhanan dia. Itu yang kita lihat tu. Melihat makna-makna ketuhanannya. Bukan hakikat dirinya. Kerana hakikat dirinya itu tidak mampu dicapai di dunia ini. Hanya kita boleh capainya di akhirat dengan kurnia Allah. Dan dia merupakan nikmat yang paling besar sekali di akhirat. Kena faham situ. Jadi jangan cuba bayang baca hadis ni, siapa tu berkait dengan hadis, ka'annaka tarah, seolah kau melihat dia tu, seolah dia jadi bayang timbul bayang, seolah-olah tengok bayang. Jangan fikir macam itu. Itu bukan maksud dia. Jadi pertama sekali saya nak ulangi balik supaya oleh kerana benda ini melibatkan huraian yang agak dalam dan mungkin tak sesuai untuk kita perincikan kepada umum ni, kita ambil mana-mana mudah sudahlah. Supaya kalau kita dengar, tahulah kita sedikit ataupun lebih kurang perkara ni dan tidak keliru. Kalau kita dengar orang sebut ke, kita baca kitab ke apa ke, tak keliru. Pertama sekali maksud sabar tu sampai kepada keyakinan terhadap Allah. Sampai kepada Allah itu maksudnya sampai kepada makrifat terhadap Allah. Itu maksud siapa? Sampai kepada keyakinan terhadapnya, makrifat terhadapnya. Lalu bagaimana? Yang disebut dalam hadis, ka'annaka tarah, sampai ke tahap seolah-olahnya engkau melihatnya. Yakni bila kita memandang alam semesta ni, kita melihat makna-makna ketuhanan dia tu, rahsia-rahsia ketuhanan dia tu. Itu maksud melihat Allah. Melihat mana-mana. Bila kita tengok saja alam semesta ni, semua alam semesta ni menjadi cermin. Cermin bukan maksud cermin betul, cerminan. Yakni memperlihatkan kepada kita tentang rahsia-rahsia ketuhanan dia. Sekarang kita tengok makhluk dengan pandangan kosong lah. Kita tengok makhluk je lah. Orang tu, tiang ni, gitu je lah. Tapi orang yang sampai ke darjah sampai ni, semua benda ni menjadi cermin yang memantulkan, cerminan yang mengingatkan dia kepada Allah. Tengok saja semut ngaya, Allah Ta'ala menggerakkan dia, memberi rezeki kepada dia. Nampaklah. Kita tengok semut je lah, tak apa benda lain dah, tak benda. Tapi kalau orang tanya, siapa yang cipta semut ni? Allah lah. Siapa dia yang menggerakkan dia? Allah lah. Siapa dia yang beri rezeki kepada dia? Allah lah. Bila orang tanya, baru mari. Tapi bila tengok kenyataan, tak nampak. Tu panggil tak sabar. Bila sabar ni, iaitu sampai kepada makrifat, sampai kepada keyakinan yang sampai ke tahap melihat alam semesta ni, lalu memperlihatkan kita kepada rahsia ketuhanan dia tu. Mana ketuhanan dia tu? Tengok orang mati. Orang ni mati sebab macam-macam. Kita tengok, sebab apa? Sebab dah cukup oksigen. Sebab apa? Darah tinggi. Sebab apa? Kena langgar. Itu lah pandangan kita. Tapi kalau orang tanya, sebab apa dia mati? Siapa yang mematikan dia? Allah. Jawabnya Allah lah. Sama sebab kita ada akidah tauhid kita tu. Siapa yang mematikan dia? Allah. Huwa yuhyi, dialah al-muhyi al-mumit, yang menghidup dan mematikan. Allah, bila orang tanya. Tapi kalau tak tanya, tak mari, tak ada. Tengok mati, siapa dia? Mamak mati. Sebab apa mati? Minum racun ataupun tak minum racun, macam-macam. Lupa. Jadi bukan tak ada akidah, kita ada akidah.
Dalilnya bila orang tanya, dia mati ni sebenarnya sebab apa? Siapa yang mati? Allah. Itu tanda. Kita ada akidah, ada tauhid. Tapi kenyataannya tak mari, tak timbul. Itu. Jadi ada akidah, tapi akidah tak sampai ke tahap sampai dalam tasawuf ni. Jadi dalam tasawuf ni yang dikatakan sampai tak sampai tu, iaitu keyakinan kita tu sampai ke tahap bila kita pandang alam semesta ni, dia menjadi cermin yang memahamkan kita, yang memperlihatkan kita, yang memantulkan kepada kita rahsia-rahsia ketuhanan dia. Sapatan kita. Tu orang panggil sapat tu. Ka'annaka tara, seolah-olah kau melihatnya. Tengok mata Allah. Allah mematikan orang ni. Allah memanjangkan umur orang ni. Ini nampak perbuatan-perbuatan tu. Di sebalik apa-apa yang berlaku, semua kejadian alam semesta ni, di sebalik semua ni. Apa yang ada di sebalik semua ni? Kejadian alam semesta ni. Fenomena alam yang berlaku ni, hidup dan mati, senang dan susah, sakit dan sihat, kaya miskin ni, di sebalik semua tu. Apa yang ada di sebalik semua ni? Yang zahir ni, alam semesta ni, itu yang tersurat. Yang tersirat di belakang tu apa? Jadi orang ahli tasawuf yang dikesampai tu melihat kenyataan alam tu, memperlihatkan dia kepada rahsia di sebaliknya tu. Allah. Ni kerja dia belaka ni, perbuatan dia belaka ni. Apa-apa yang berlaku pun memperlihatkan rahsia-rahsia asma' dia belaka ni. Rahsia-rahsia perbuatan dia belaka ni, rahsia sifat dia belaka dia ni. Jadi yang dia katakan sabar tak sabar ni, apabila kalbu manusia hidup. Hidup dengan erti bila dia pandang alam semesta ni menjadi cerminan untuk dia melihat rahsia-rahsia ketuhanan. Itu maksud ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, melihat mana-mana ketuhanannya itu bila melihat alam semesta ni. Itu dikatakan sampai di dalam ilmu tasawuf. Secara mudahnya gitulah. Kita tengok pokok tumbuh, pokoknya daripada benih tubik pokok pelang pula gitu juga. Padahal makanan serupa je, tanah serupa je, tapi nyonya lah, tak ada benda lain, pelang-pelang lah. Jadi kita tengok gitu je lah. Tapi dia tanya siapa yang menghidupkan? Allah. Jawab, sebab kita ada akidah. Tapi akidah kita tidak ditarakan sebagai sampai kepada Allah. Bukan tak ada akidah, jangan salah faham pula. Tak ada akidah pula ni, jangan. Sudah ada akidahnya. Tapi akidah tauhidnya itu disebut belum sampai kepada Allah. Jadi jangan kita faham, kita ni tak sabar kepada Allah. Kalau gitu tak ada akidahnya kan. Akidahnya sudah ada, tauhidnya sudah ada, cuma martabat akidahnya belum sampai ke tahap sampai kepada Allah. Jangan faham pula, ni tak sabar, ni tak sabar, tak sabar ni tak ada akidah, tak jadi. Jangan, itu salah faham. Jadi sabar tak sabar ni bukan masalah akidah, masalah tingkatan makrifatnya, tingkatan kefahaman dia tu, keyakinan dan makrifat hatinya terhadap Allah. Kalau akidah yang menjadi pegangan tapi lupa sehingga tengok alam semesta, segala alam semesta, itu tidak mencapai, belum mencapai darjat makrifat ataupun sabar kepada Allah. Tapi bila akidah dia hidup dalam kalbu dia tu, sehingga menjadi pandangan kalbu dia tu, sehingga dia lihat alam semesta ni sebagai perbuatan Allah, sebagai sesuatu yang memperlihatkan rahsia asma' dia, segala rahsia sifat dia tu, maka pada waktu itu dikatakan dia ada ciri sampai kepada Allah. Itu dia. Jadi kesimpulan mudahnya, tu ambil makna mudah di sini, sampai kepada Allah Ta'ala menurut tasawuf ni, sampai kepada keyakinan terhadapnya, sampai kepada makrifat terhadapnya. Yang digambarkan dalam hadis, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Melihat apa? Melihat makna-makna ketuhanannya pada alam semesta ni. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ini tanda-tanda, ataupun tanda-tanda ni bahasa Al-Quran, ayatina bahasa ahli tasawuf panggil tajalli, penzahiran, kenyataan makna-makna ketuhanan Allah. Kami akan perlihatkan sehingga jelas pada pandangan mereka itu annahul haq, bahawa Allah itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Dalam satu ada yang
annahul haq, ada yang mengatakan kembali kepada Al-Quran, bahawa Al-Quran itu benar. Tak apalah, itu tafsiran. Akan diperlihatkan. Jadi qalbu yang menur hidayah, sehingga hidup qalbunya dengan pandangan iman dan makrifat, lalu melihat alam semesta ini sebagai cerminan yang memperlihatkan rahsia ketuhanan Allah. Itulah yang dikatakan sampai kepada Allah. Itulah maksud hadis ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah. Yang melihat alam semesta ini terus memperingat, memahamkan qalbunya tentang rahsia ketuhanan dia. Jadi kita sekarang dah ke mana? Dah siapa? Tapi jangan kata tak ada akidah. Sudah ada akidahnya. Sudah ada tauhidnya. Cuma dia lupa. Macam lampu kok tidak nyala. Bateri ada. Power ada dalam tu. Tapi tak nampak. Tidak jalan. Tidak nyala. Bila tekan switch baru nyala. Ni nyala semua ni. Nyala semua. Nampak semua ni. Nampak semua. Tu dia. Makrifat. Bahasa mudah nak faham. Supaya kita dah keliru. Jadi yang dikatakan melihat itu seolah-olah kau melihat Allah Ta'ala tu, iaitu pertama sekali benda tu berlaku dalam pandangan qalbu kita, dalam ingatan kita, dalam keyakinan kita, perasaan kita. Apa yang dilihat tu pula makna-makna ketuhanannya. Kalau tasawuf dipanggil benda tu tajalli. Allah Ta'ala memperlihatkan, menzahirkan makna ketuhanannya. Saya jelaskan makna tajalli ni sebab macam-macam ragam. Ada setengah orang tu yang buat kajian tentang ajaran sesat, dia kata antara tanda ajaran sesat tu guna istilah ni, tajalli, pulak dah. Itu satu hal. Ada setengah tu pula dia kata tajalli ni akidah salah. Akidah mana pula? Iaitu keyakinan Tuhan tu menjelma, pulak dah. Macam-macam ragam. Semua ni kerana tidak merujuk kepada sumber asal dia. Dari mana istilah ni? Saya tak pasal jelaskan istilah tajalli sikit. Nak kabarnya mudah je. Seolah-olah engkau melihat Allah tu melihat makna-makna ketuhanan dia, bukan hakikat dirinya yang laisa kamitslihi syai'. Dia faham kau tu. Cuma nak kabar istilah tasawuf, melihat makna-makna tadi tu, tasawuf menyebutnya tajalli. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada orang tu rahsia ketuhanan dia. Bukan dia menjelma, dodok tubik cokoh, jolo itu bukan macam tu. Tapi orang kita antaranya dia menyalahkan tasawuf kerana salah faham dia ni lah. Dia beranggapan ahli tasawuf ni menerima konsep Tuhan tu menjelma. Menjelma. Macam hak benda nusuk tu, dodok jolo tubik gitu. Bukan benda tu. Itu fahaman yang salah. Bukan seperti itu. Yang dimasukkan tajalli, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada orang tu makna-makna ketuhanan dia, rahsia-rahsia ketuhanannya. Bukan berarti dia menjelma tubik cokoh gitu tu, bukan macam tu. Saya saja nak jelas ni sebab banyak kekeliruan ni. Betulan pula saya sebut perkataan tajalli malam ni. Saya takut timbul salah faham. Sebab apa? Macam saya kata tadi lah, ada sesengah penulis tu dia tulis antara tanda ajaran sesat, pakai istilah tajalli. Bila dengar saya tajalli, tanda ajaran sesat lah tu. Ni pun sakit kau ni, pesangan sakit ni. Ataupun dia menjelaskan tajalli dengan makna yang salah pun satu hal juga. Jadi maksud tajalli ni, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada seseorang itu rahsia-rahsia ketuhanan dia tu, makna-makna ketuhanan dia tu. Itu maksud dia. Bukan Tuhan tu diri dia tu menjelma sehingga tubik cokoh jolo situ tu, bukan macam tu. Macam tu raya. Tu tubik jelma diri dia tu. Bukan, jangan faham seperti itu. Kalau tidak demikian, maka Maha Suci, yakni Maha Agung Allah, untuk disambung oleh sesuatu atau bersambung dengan sesuatu. Maksudnya, kalau bukan dengan makna itu, maksud sampai kepada Allah tu dengan mana sampai kepada makrifat terhadapnya, sampai kepada keyakinan terhadapnya. Kalau bukan makna ni bukan makna ni yang dimaksudkan, maka sudah tentu sapa tu dengan erti sapa tepatlah. Ini mustahil bagi Tuhan. Nak kata mustahil. Bukan dengan makna sapa tu sapa situ, sapa sini. Sapa situ jumpa Tuhan. Sapa sini jumpa Tuhan. Bukan seperti itu. Dah macam mana pula dengan Isra' Mi'raj? Nabi naik ke Sidratul Muntaha, naik langit yang tinggi. Langit yang ke-7 pergi ke Sidratul Muntaha, akhir sekali menghadap Allah.
Apakah itu masuk sampai juga? Itu adalah memperlihatkan menurut faham ahli sunnah wal jamaah bahawa hal itu, peristiwa itu memperlihatkan ketinggian. Bukan tinggi, ketinggian, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita faham akidah kita biar jelas dalam perkara ini. Jadi kesimpulannya, sampai kepada Allah tu sampai kepada hakikat, makrifat dan keyakinan terhadapnya. Yang digambarkan dalam hadis ka'annaka tarah. Baik. Kerana soal sampai kepada Allah itu berbeza antara semua orang yang sampai. Kalau tepat, sampai tu sampai setepat je lah, tak lagi dah. Kalau sampai tu dengan mana tepat lah. Kalau pergi situ, tempat yang sama. Sampai situ sampai lah. Adapun dalam tasawuf, bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya apa benda? Macam tadi, sampai pada keyakinan, sampai kepada makrifat. Jadi keyakinan manusia ni tak sama dari segi darjat dia. Makrifat manusia terhadap Tuhan tidak sama dari segi tingkatan dia. Maka sebab itu dalam tasawuf ni sampai kepada Allah Ta'ala ni tak sama dari segi darjat dia tu. Jadi nak kabarnya bahawa perkataan sapa kepada Tuhan, sapa Tuhan yang dipakai dalam tasawuf ni, dia berbeza-beza antara seseorang dengan seseorang. Sebab apa? Kerana dia merujuk kepada keyakinan. Oleh kerana keyakinan ni berbeza-beza tahapan dia, maka sapa tak sama. Orang ni sapa sini tahap ni, orang ni sapa tahap ni, orang ni sapa tahap tinggi lagi. Jadi berbeza-beza tahap sampainya seseorang kepada Allah. Dan berbeza-beza ni adalah menurut berbeza-bezanya tingkatan makrifat dan keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak nak panjang sangatlah perkara ni, cuma nak bagi faham cara umum tadi tu supaya orang tak keliru. Istilah siapa tu mana benda? Siapa Tuhan, siapa Tuhan. Tu dia. Jadi satu kesimpulan yang saya beri tadilah bahawa siapa tu dengan mana ni? Dan dia tak sama antara seseorang dengan seseorang menurut darjat keyakinan dia, kefahaman dia, makrifat yang dicapai terhadap Allah. Ada orang sampai ke darjat ni, orang sampai ke darjat yang lebih tinggi, ada orang sampai darjat lebih tinggi lagi. Itu maksudnya. Sebab iman itu suatu kurnia Allah yang tidak dapat dicapai oleh apa pun juga. Iman itu pula, makrifat yang dicapai oleh seseorang ni, keyakinan yang dicapai oleh seseorang, makrifat yang dicapai oleh seseorang tu darjatnya tak sama. Sebab apa? Kerana dia adalah menurut hidayat ataupun kurnia Allah kepada seseorang. Dan kurnia Allah kepada seseorang tu tak sama. Ada orang boleh banyak ni, ada orang banyak lagi, ada orang banyak lagi. Berbeza-beza. Jadi berbezanya tingkatan sapa seseorang kepada Allah tu, pertama sekali dia berkait dengan tingkatan keyakinan. Dan sebab apa berbezanya tingkatan keyakinan ni? Kerana dia berkait dengan kurnia Allah. Dan kurnia Allah ni tak sama diperolehi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Jadi ada kaitan. Nak suruh faham cara mudah ni. Dan itu pertama jalan untuk sampai kepada yakin yang bernama ilmu yakin. Jadi sekarang bila sebut tadi yang dikatakan sampai kepada Allah ni, sampai kepada keyakinan. Kemudian keyakinan ni banyak tahap. Dah apa benda tahap keyakinan tu? Maka ulama tasawuf membahagikannya kepada 3. Sebenarnya banyak lagi, tapi ambil cara mudah baca 3 je. Ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Itu istilah. Secara mudahnya benda kita nak faham. Baik, kita tengok dulu. Yang bernama ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Baik. Maka apabila seseorang telah beriman dan tiada ragu
dan mungkin bertambah kuat atau tebal imannya hingga berupa keyakinan, maka di saat itulah manusia bererti telah sampai kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Umum sangat. Saya nak beri jelas secara mudah. Tadi saya kata sampai kepada Allah ni sampai kepada keyakinan. Kemudian tahap keyakinan tu berbeza-beza. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ni hak kasar dia. Tapi kalau perinci-perincikan lagi, ia pecah banyak lagi. Tapi ambil 3 ni lah. Apa makna mudah? Nak ambil makna mudah 3 istilah ni. Ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Secara mudahnya macam mana kita nak faham 3 istilah ni? Baik. Pertama sekali, ilmul yakin ini, keyakinan kita terhadap Allah berasaskan dalil-dalil yang meyakinkan. Kita percaya Allah Ta'ala tu ada, kan ada dalil dia. Dalil Al-Quran, dalil hujah akal kita. Kita yakin tak ragu. Kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ada dalil dia. Dalil Al-Quran pun ada, hujah akal kita pun ada. Yakin tak ragu. Bila kita yakin terhadap Allah Ta'ala, terhadap kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan dia tu berdasarkan dalil-dalil ni, maka orang panggil ilmul yakin. Adanya Allah Ta'ala ni secara mudahnya kerana ada alam semesta ni. Alam ni makhluk. Bila sebut makhluk tu kena buat. Bila sebut kena buat, asalnya tak ada, kemudian baru ada. Dan akal kita memutuskan makhluk ni kena buat ni, mesti ada tukang buat dia tu, pembuat dia tu. Yakin kita. Alam ada depan mata kita dah ni. Dan kita yakin alam ni asalnya tak ada. Macam mana kita nak tengok? Nak detail, nak pergi dalil panjang, payah. Cari dalil mudah sudahlah. Ambil kesimpulan mudah je. Alam ni semua kita tahu makhluk. Bila sebut makhluk, ada pencipta dia lah. Sedang ekah mudahnya. Dan kita yakin. Kenapa kita boleh yakin ada pencipta ni? Kerana adanya makhluk ni lah yang asalnya tak ada, lalu diciptakan oleh Allah. Al-Quran pun menyebut tentang kewujudan Allah. Adanya Allah Ta'ala ni, pencipta seluruh alam ni, disebut dalam Al-Quran. Dalam wahyu tu ada. Akal kita pula mengesahkan. Yakin dengan dalil. Kita percaya juga Allah Ta'ala ni Maha Kuasa. Disebut dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala tu antara sifatnya dia Maha Kuasa. Ada ayat sebut gitu tu. Antaranya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Kemudian akal kita juga menetapkan, kalaulah pencipta alam ni tak ada kekuasaan, akal kita tak boleh nak terima dia boleh buat alam semesta ni. Akal kita menetapkan bahawa yang buat alam ni mesti dia ni Maha Kuasa. Kalau dia tak kuasa, dia nak buat. Jadi dengan adanya alam ini meyakinkan kita tentang adanya Allah. Dengan adanya alam ini meyakinkan kita tentang kekuasaan Allah. Dan demikianlah beberapa sifat yang lain yang dapat kita gunakan akal untuk kita terima benda itu. Yang lebih-lebih itu semuanya bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Ada benda-benda yang akal kita boleh fikir, ada benda-benda akal tak boleh fikir, tapi kembali kepada perkhabaran Al-Quran dan hadis. Jadi kita yakin. Maka inilah yang dinamakan ilmul yakin. Keyakinan kita terhadap Allah ni berdasarkan dalil. Ainul yakin pula ke mana? Ainul yakin ni. Sekarang kita yakin Allah Ta'ala tu Maha Kuasa. Kita ambil contoh mudah. Apa? Sebab apa kita yakin? Ada dalil. Jadi tahap keyakinan kita ilmul yakin. Dah jadi ke mana pula? Jadi ainul yakin tu pula tu. Contoh kat mana? Nak jadi ainul yakin. Sekarang kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa dengan dalil-dalil tadi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ini kita lupa benda tu. Kita lupa benda tu. Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya. Menghidupkan, mematikan, mendatangkan penyakit ataupun menyembuhkannya. Kita faham semua ni kekuasaan Allah. Kerana ada dalil Al-Quran, akal kita pula membenarkannya. Tapi dalam kenyataan hidup, benda tu kita lupa. Maka keyakinan kita pada waktu itu dipanggil ilmul
yakin, kita tak ragu hakikat bahawa Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segala-galanya ni, tak ragu kita kerana ada dalil ni sebut. Tapi kenyataan hidupnya kita tak nampak benda tu, lupa benda tu. Maka keyakinan kita ilmul yakin, tidak sampai ke darjah ainul yakin. Dah mana jadi ainul yakin tu? Apabila keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala tu menguasai kalbu kita, sehingga keyakinan kita terhadap Allah yang menghidup dan mematikan itu lebih berbanding sebab-sebab kepada semua itu. Tengok orang ni hidup dan mati. Sebab-sebab orang ni mati sebab apa? Macam-macam. Tapi semua tu terletak dalam kekuasaan Allah. Itu keyakinan kita. Ilmu yakin. Tapi kenyataannya kita tak nampak kekuasaan tu. Kerana banyak tengok pada sebab musabab ni. Oh ni sebab mati begini, sebab mati begini. Sebab apa jadi gitu? Kan taraf yakin kita ilmul yakin. Kita tahu hakikat sebenar hidup mati ni Allah. Tapi kenyataannya kita lupa waktu tu. Kerana duduk tengok sebab-sebab ni. Dan hati kita terpaut kuat dengan sebab musabab. Taraf iman kita ilmul yakin. Ainul yakin, iaitu apabila tahap keyakinan kita itu terhadap kekuasaan Allah memadamkan sebab musabab tu. Kekuasaan Allah lah lebih kita pandang berbanding sebab. Macam contoh, orang kita tahu minum racun mati. Minum racun mati. Ilmu yakin macam mana? Kita yakin bahawa mati hidup orang ni adalah dengan kekuasaan Allah. Tapi sebab dia mati, minum racun. Bila iman kita berada pada ilmu yakin ni, kita faham dah tu. Hidup mati ni tangan kekuasaan Allah. Racun ni sebab. Tapi kebimbangan dan ketakutan kita pada racun ni lebih besar daripada keyakinan kita terhadap Allah. Perasaan kita banyak paut ke racun tu lagi. Dan tidak salah benda tu, itu naluri manusia je. Tapi dinamakan ilmul. Okay. Tapi oleh kerana sampai tanda ni, nanti saya akan jelaskan 3 istilah ini dengan contoh-contoh yang insya-Allah yang lebih mudah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.